Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya mendapat sebuah video. Video ini sudah hampir 2 bulan. Ia bertarikh 8 Ogos tahun 2022 di mana Ustaz Muhaizat menjawab soalan tentang hukum solat di atas kenderaan. Untuk rujukan kita bersama, saya mainkan dulu video ini. Tak panjang, 1 minit sahaja ya. Sama-sama kita dengar terlebih dahulu. Betul kodok semaya atas kenderaan bergerak itu kena kodok. Bagaimana orang dulu mengejar ke haji menaiki kapal selama berbulan-bulan kena kodok, betul. Pendapat mazhab kita orang muktamad sembahyang fardu di atas benda yang bergerak. Kapal, kereta, maka wajib diqada sembulan sembah. Dalil dia Rasulullah apabila sembahyang fardu Rasulullah turun daripada unta. Apabila semaya sunat, Rasulullah semaya atas utuh. Semaya utuh tu pergi kat mana pun, Rasulullah tak qada pun semaya sunat tu soh. Manakala semaya fardu, Rasulullah tunggu. Kalau boleh semaya atas benda bergerak, Rasulullah semaya atas utuh gitu. Maka orang muktamadnya kena qada. Orang dulu pahala ke mana? Ya qada lah Mekah dia. Siapa Mekah dia qada lah banyak 3 bulan kau apa dia. Terpulang pada dia lah cara orang dulu lah. Itu orang muktamadnya lah gitu. Okey, demikian video oleh Ustaz Muhaizat. Link bagi video ini saya bagi di bahagian description bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mahu menontonnya sekali lagi. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan persoalan ini dari 2 aspek. Pertama, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasannya oleh para ulama seperti Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Aridatul Ahwazi Bisyarah Jami'ut Tirmizi dan juga oleh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Bisyarah Jami'ul Tirmizi. Dan bagi dalam aspek yang kedua, saya akan jelaskan pula berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i dengan merujuk kepada kitab Al-Majmu', kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab oleh Imam An-Nawawi. Kitab-kitab ini walaupun saya ada, tapi tulisannya sangatlah kecil. Okey, jadi saya akan pusing kamera saya ini menghadap laptop. Sama-sama kita rujuk kitab ini melalui perisian Maktabah Syamilah. Kerana melalui perisian ini saya dapat besarkan font, pinch and zoom supaya tuan-tuan dan puan-puan juga sama-sama dapat menyemak apa yang saya sampaikan. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan pun ada perisian itu, kita sama-sama we have a common reference untuk merujuk dalam topik ini ya. Jadi ayo kita mulakan dengan merujuk pertama sekali kepada hadis dalam bab ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rujukan pertama yang ingin saya bacakan, yang ingin saya tunjukkan ialah hadis daripada Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Hadis nombor 411. Sebelum itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Muhaizat, dalam hadis-hadis yang sahih betul bahawa Rasulullah SAW apabila solat sunat, baginda akan solat di atas haiwan tunggangannya, baik unta mahupun kuda, dan baginda akan solat dengan mengarah ke mana saja hala tuju haiwannya itu tanpa baginda turun ke darat, tanpa baginda turun ke tanah, meskipun tidak ada keuzuran, tidak ada halangan untuk melakukan demikian. Akan tetapi untuk solat-solat fardu, solat-solat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, baginda akan berhenti, turun dan solat di atas tanah. Kerana dengan cara itu baginda dapat menghadap kiblat sepenuhnya daripada takbir sehingga salam, dan juga dapat melakukan pergerakan-pergerakan solat seperti qiyam, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan duduk bacaan tahiyat dengan sepenuhnya, dengan sempurnanya. Jadi ini telah pun sabit dalam hadis-hadis yang sahih, tak perlu pula saya menjelaskannya. Cuma Ustaz Muhaizat mungkin terlepas pandang sebuah hadis, yang ini hadis yang di hadapan skrin anda ini, di mana Rasulullah SAW pernah solat fardu
secara berjemaah, menjadi imam ya, secara berjemaah di atas haiwan tunggangannya kerana sesuatu halangan, kerana sesuatu keuzuran. Dan inilah yang saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum itu, meskipun hadis ini ataupun perbincangan kita merujuk kepada kuda, unta, keldai, tetapi ia juga meluas berdasarkan kaedah qiyas kepada apa jua kenderaan yang ada pada masa kini seperti kereta, kereta api, bas ekspres, kapal terbang, kapal laut, kapal selam, roket dan sebagainya ya. Okey, ayo kita baca. Hadis ini masyhur disebut sebagai hadis Ya'la bin Murrah. Ingat nama ni ya. Ya'la bin Murrah, hadis nombor 411 mengikut penomboran Syekh Ahmad Syakir, penomboran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir daripada Amr bin Usman bin Ya'la bin Murrah. Daripada abahnya, daripada datuknya. So, kalau rujuk daripada ni, berarti datuknya itu ialah Ya'la bin Murrah. Sebab itulah hadis ni dikenali sebagai hadis Ya'la bin Murrah. Okey, beliau menerangkan, annahum kanu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Bahawasanya mereka pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fantahau ila madiqin fahadaratis salatu famutirus sama'u min fawqihim wa billatu min asfali minhum. Maka mereka sampai ke satu tempat yang sempit. Berarti kiri kanan ada bukit ataupun gunung. Jadi ia macam satu tempat yang sempit, satu lorong yang sempit. Dan masuk waktu solat. Sementara hujan pula turun daripada langit di atas mereka dan tanah ataupun permukaan di bawah mereka pula basah, becaklah sebab sudah pun hujannya. Kemudian beliau menyambungkan, fa'azzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan ataupun yang lebih tepat ialah baginda memerintahkan untuk muazzin melaungkan azan. Ini sebagaimana dalam lafaz Musnad Ahmad nombor 17573 mengikut penomboran edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud. Fa'amaral muazzina fa'azzana wa aqama. Lalu baginda mengarahkan kepada muazzin, lalu dilaungkan azan dan juga iqamah ya. Hadis yang sama daripada Ya'la bin Murrah juga. Okey, kembali kepada Sunan At-Tirmizi. Okey, dilaungkan azan. Okey, fa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fa aqama fataqaddama ala rahilatihi fa shalla bihim yaumi'u ima'an yaj'alus sujuda akhfadha minar ruku'. Maka diperintahkan laungkan azan dan baginda saat itu berada di atas haiwan tunggangannya. Demikian juga iqamah. Dan baginda meneruskan perjalanan maju ke hadapan di atas haiwan tunggangannya dan baginda solat untuk mereka. Bererti baginda menjadi imam kepada mereka, kepada para sahabat dengan cara isyarat. Yang ini dengan menjadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Yang ini apabila kita tunduk rukuk, tunduk separuh badan. Bila tunduk sujud, kita tunduk sepenuhnya. Jadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Inilah hadisnya bahawa Rasulullah SAW pernah solat fardu. Sebab kalau solat sunat, tak ada azan, tak ada iqamah. Dan solat sunat ketika dalam perjalanan tidak ada yang secara berjamaah. Solat sunat berjemaah tu ialah seperti solat hari raya, solat tarawih kan. Jadi bila ada azan dan ada iqamah, ia adalah solat fardu. Okey, dan baginda melaksanakan solat fardu di atas kenderaan. Yang ini haiwan tunggangannya juga tanpa menghadap kiblat. Macam mana tahu tanpa menghadap kiblat? Sebab mereka pada saat itu sampai ke tempat yang sempit. Bila tempat yang sempit, lorong yang sempit itu, apabila mereka meneruskan perjalanan, mereka akan ikut saja ke mana lorong itu pergi. Mereka tak boleh adjust arah haiwan itu bergerak sebab lorongnya itu sempit. Kalau tanah yang lapang saja, mereka boleh alihkan haiwan tunggangan, unta ke kuda ke keldai ke, untuk mengarah kiblat. Tetapi bila dalam tempat yang sempit seperti itu, lorong yang berada di antara dua bukit ataupun dua gunung, mereka terpaksa ikut saja ke mana jua lorong itu bawa, dan berarti mereka tidak dapat menghadap kiblat seperti mana yang sepatutnya. Okey,
Dan mereka solat seperti biasa dengan cara isyarat yang ini menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk sehingga sini sahaja. Ya'la bin Murrah tidak menerangkan bahawa selepas itu Rasulullah SAW dan para sahabat qada semula solat itu ya. Sebenarnya mereka tidak qada. Baik. Pertama, darjat hadis. Darjat hadis. Berkata Imam At-Tirmizi, hada hadisun gharibun. Okey, kalau ikut definisi Imam At-Tirmizi, ini adalah petanda hadis ini dhaif. Okey. Okey, demikian juga dinilai oleh Syekh Al-Albani, sanadnya dhaif. Okey, kalau ada sanad dhaif, hadis dhaif, apakah hal yang saya bacakan hadis ini? Okey, nanti dulu ya, nanti dulu. Okey, di sini Imam At-Tirmizi menerangkan wa kadzalika ruwiyan Anasi bin Malik annahu shalla fi ma'in wa tinin ala dabbatihi. Dan demikian juga diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ialah pembantu Rasulullah SAW yang mengikuti baginda ke mana jua baginda berada, bahawasanya dia solat pada dalam suasana ma'in watin, air dan tanah, berarti bila permukaan, bila di atas tunggangan, bila di atas haiwan tunggangan, permukaan di bawah itu ada air dan tanah, kita sebut apa? Becak. Bila becak, ala dabbatihi, di atas haiwan tunggangannya. Okey, ini poin penting di sini ya. Wal amalu ala haza inda ahli ilmi wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Dan hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu, antaranya ialah Ahmad. Ahmad di sini ialah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Ishaq di sini ialah Ishaq bin Rahuyah, guru, salah seorang guru kepada Imam Al-Bukhari. Kenapa pula para imam ni, para ahli ilmu ni, ahli ilmu ulama lah kan, mengamalkan padahal ia adalah hadis yang dhaif. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dalam suasana biasa, tanpa keuzuran, tanpa halangan, memang solat seperti biasa. Yang ini turun daripada haiwan tunggangan, berdiri di atas permukaan tanah, solat menghadap kiblat daripada takbir hingga salam, dan melakukan semua pergerakan-pergerakan solat seperti biasa. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, jika ada halangan, jika ada kesukaran, maka kaedah dalam agama ialah kita melakukan apa yang terdaya, apa yang mampu. Berdalilkan surah At-Taghabun, surah nombor 64 ayat nombor 16, yang bermaksud bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW yang merupakan salah satu daripada hadis 40 susunan Imam An-Nawawi. Tak silap saya hadis nombor 6, di mana Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku suruh kamu dengannya, maka lakukanlah ia sedaya upaya, dan apa saja yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Jadi meskipun hadis ini tak ada, katakan tutup ya, hadis ini tak ada, para ulama tetap juga melaksanakan solat tetap juga membolehkan pelaksanaan solat fardu di atas haiwan tunggangan dengan syarat, ya, ada halangan, ada keuzuran untuk turun ke tanah dan solat secara biasa. Okey, jadi sebab itulah sebelum ini saya pun ada buat cara solat secara duduk di dalam kapal terbang. Sebelum itu saya tekankan hendaklah para penumpang terlebih dahulu berusaha, make an effort untuk bertanya kepada anak kapal tempat solat supaya mereka dapat solat dengan biasa, dengan menghadap kiblat dan juga berdiri, rukuk, sujud semua seperti biasa. Jika tak ada tempat solat seperti kapal terbang yang kecil, Boeing 737 ke, ATR 72 ke, Airbus 320 ke, ataupun ada tempat solat tetapi cuaca tidak mengizinkan, keadaan bergoyang-goyang, barulah mereka boleh solat di tempat duduk masing-masing. Okay, dan itu adalah solat yang sah kerana adanya halangan, adanya keuzuran untuk solat seperti biasa. Okey, baik. Ini hadisnya. Mari kita lihat pula penjelasan para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Okey, so bila kita rujuk Sunan Tirmizi, kitab yang menjadi rujukan syarahnya ialah
Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi bisyarah Jami'ut Tirmizi oleh Imam Al-Mubarakfuri yang meninggal tahun 1353 Hijrah. Okey. Sama juga merujuk pada hadis yang sama, nombor 411 ya, bab apa yang datang daripada Nabi SAW pada solat di atas haiwan tunggangan. Okey. Dalam suasana yang atas tanah yang becak ataupun dan juga suasana hujan. Maaf, di atas tanah dan juga hujan bererti permukaan yang becak. Bererti apa? Tidak boleh turun ke permukaan. Okey, dimulakan beliau bincang dulu tentang sanad apa semua. Kita pergi ke muka surat seterusnya, Okey. Alright, di sini okey. Jilid 2, muka surat 381 ya, syarah bagi hadis nombor 411. Okey, 411 ketika mensyarahkan kata-kata Imam At-Tirmizi, wal amalu ala haza inda ahli ilmi wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Apa kata Imam Al-Mubarakfuri? Kita mulakan dari sini. Wa yajuzul faridatu indahum ala dabbati iza lam yajid mawdi'an yuaddi fihil faridata nazilan. Okey, di sisi mereka, yang ini Imam Ahmad, Imam Ishaq, dibolehkan. Okey, dibolehkan solat fardu di atas haiwan tunggangan apabila tidak terdapat tempat untuk melaksanakan solat fardu itu nazilan, turun daripada tunggangan itu, maknanya di atas permukaan ya. Dan penting, ayat seterusnya penting, wa rawahul Iraqi fi syarhi Tirmizi anis Syafi'i. Dan perkara ini juga diriwayatkan oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi ini siapa pula? Al-Hafiz Al-Iraqi, guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, seorang tokoh yang hebat. Mungkin kita kenal beliau melalui kitabnya yang famous, yang mentakhrij, yang menyemak hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya Syarah At-Tirmizi daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini bukan saja pandangan Imam Ahmad dan juga Ishaq, tetapi juga merupakan pandangan Imam Asy-Syafi'i, di mana dibolehkan untuk solat di atas haiwan tunggangan apabila tidak terdapatnya tempat untuk melaksanakan solat fardu itu di atas permukaan tanah ya, turun daripada haiwan tunggangan tersebut. Jadi ini juga pandangan yang diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Seterusnya, okey, wa qala Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Okey, bila kita sebut Ibnu Arabi ni, bezakan dua orang. Apabila Ibnu Alif Lam, ada Al-Arabi di sini, ia merujuk kepada seorang tokoh, seorang ilmuwan yang masyhur yang wafat tahun 543 Hijrah. Okey, 543 Hijrah, yang pemilik kita Aridatul Kitab, Aridatul Ahwazi yang saya tunjuk tadi ni. Yang ini saya nak highlightkan kenapa pula. Okey, tarikh wafatnya 543 Hijrah, sebab ada seorang lagi manusia namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni yang banyak masalah tu, yang dengan konsep wahdatul wujudnya, dengan batiniyahnya, dengan wali tu wali ni, yang daripada dia lah berkembangnya berbagai fahaman-fahaman yang sesat lagi menyeleweng di kalangan tarikat sufi ya. Jadi bezakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnu, ada alif lam, Ibnu Al-Arabi. Okey, jadi di sini Al-Mubarakfuri menukil kata-kata Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Aridati. Hadisun ya'la da'ifus sanadi sahihul ma'ni. Okey, berkata Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Aridatul, yang ini yang saya tunjuk tadi tu. Kitab ni dalam Maktabah Syamilah tak ada. Okey, jadi saya tunjuk sekali lagi. Saya telah pun semak, memang ada dalam kitab ini apa yang dinukil oleh Imam Al-Mubarakfuri, bahawa hadis Ya'la bin Murrah sanadnya dhaif, tetapi maksudnya benar. Sebab tu macam saya kata tadi, meskipun hadis itu dhaif dari sudut sanad, maksudnya betul dan ia diamalkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, Ishaq, dan juga diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i.
Okey, qala berkata lagi Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, as-salatu bi ima'i ala dabbati sahihatun iza khafa min khurujal waqti walam yaqdir ala nuzuli li diqil mawdi'i aw li'annahu ghalabahu tinu wal ma'u. Okey, berkata beliau lagi, solat secara isyarat di atas haiwan tunggangan adalah sah jika bimbang daripada terkeluarnya waktu. Yang ini kalau dia nak cari tempat yang dia boleh solat secara biasa, di mana dia boleh turun daripada haiwan tunggangannya, akan terlepas waktu solat itu. Khasnya satu solat yang pendek seperti solat subuh. Kalau solat zuhur mungkin dia boleh tunggu, dia teruskan tunggangan, dia teruskan perjalanan sehingga ada tempat yang kering, lalu dia boleh solat jamak kan, jamak takhir kan. Demikian juga maghrib dan isyak. Tetapi bagi solat subuh yang pendek itu, jika dia bimbang sehingga terkeluarnya daripada waktu dan dia tidak mampu untuk turun disebabkan oleh tempat itu sulit atau tempat itu sempit, atau disebabkan tempat itu didominasi. Ini kalau terjemahan harfiah lah. Terjemahan harfiah didominasi oleh tanah dan air. Tanah dan air maksudnya apa? Lumpur ataupun selut. Maka dibolehkan solat di atas haiwan tunggangannya, dan yang penting solat itu adalah sah. Solat itu adalah sah. Okey, demikian nukilan daripada kata-kata Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Okey, setakat ini. Okey, jadi inilah penjelasan para ulama ketika mensyarahkan hadis daripada Sunan At-Tirmizi ni. Jadi tadi bila saya syarah tu bukanlah kata-kata sendiri. Bukanlah kata-kata saya sendiri, tetapi saya meringkaskan daripada kata-kata ulama sebagaimana yang dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dan juga Aridatul Ahwazi di syarah Jami'ut Tirmizi. Poin penting memang ada di kalangan para ulama, termasuk salah seorang daripada mereka Imam Asy-Syafi'i, boleh solat di atas haiwan tunggangan. Okey, dengan isyarat. Maksud isyarat di sini ialah berdiri tidak, tapi tegak, duduk tegak di atas haiwan. Dan rukuk sujud ialah tundukkan badan. Sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Dan mereka ini juga tidak menghadap kiblat, sebab apabila jalan itu sempit, kena ikut sajalah arah jalan itu. Tak boleh nak adjust pusing kepada arah kiblat. Dan ia adalah solat yang sah, tidak perlu qada. Kerana jika qada, Ya'la bin Murrah sudah tentu akan menjelaskannya bahawa kemudian bila sampai ke tempat yang kering atau apabila hujan telah berhenti, telah sampai ke tempat yang tanahnya kering, Rasulullah dan para sahabat turun dan mereka solat semula. Mereka ulangi solat itu. Seandainya ada, beliau akan menerangkannya. Tetapi tidak ada. Demikian juga dalam lafaz Musnad Ahmad pun tidak ada. Okey? Jadi inilah riwayatnya, dan sekali lagi saya tekankan meskipun ia dhaif, ia sebagaimana kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini wafat tahun 279 Hijrah. Jadi apabila beliau menerangkan bahawa ahli ilmu mengamalkannya, ia berarti tokoh-tokoh ahli ilmu daripada kalangan salafus soleh. Okey, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah dan juga Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi ini Al-Hafiz Al-Iraqi ini tokoh mazhab Syafi'i juga ya. Seorang ahli hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Takhrij kitab Ihya Ulumuddin, karya beliau yang masyhur. Okey, baik. Seterusnya kita akan kaji pula pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, ada beza. Kadang-kadang memang ada beza antara Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ialah Imam Asy-Syafi'i itu sendiri yang wafat tahun 204 Hijrah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i pula ialah tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang ini mereka yang datang kemudian daripada Imam Asy-Syafi'i. Baik. Okey, sekarang ini kita rujuk kitab yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i yang tidak asing lagi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab oleh Imam An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijrah. Okey, jilid 3
muka surat 241 edisi Maktabah Syamilah. Kalau edisi yang lain sila rujuk dalam bab Kitabus Solat dalam subchapter menghadap kiblat perbincangan nombor 8. Okey, dalam bab Kitabus Solat dalam dalam chapter Kitabus Solat subchapter menghadap kiblat dan perbincangan nombor 8 dalam subchapter menghadap kiblat itu ya. Okey, yang pertama di sini beliau menerangkan tentang menghadap kiblat. Okey, yang itu kita maklum, tak mengapa. Yang kita nak fokus sekarang ini ialah apabila seseorang itu di atas kenderaan yang bergerak. Kenderaan yang bergerak, apakah solatnya itu sah ataupun tidak. Okey, dan ia bermula di sini. Fa in kanat ya. Saya terjemah teruslah ya. Okey, dan jika seseorang itu di atas haiwan tunggangan yang bergerak, yang bergerak dan ia sebagaimana keadaannya di atas. Okey, sebagaimana yang keadaannya ni di atas, yang ini solat di atas kenderaan yang bergeraknya itu telah disebut kepada kami adanya dua pandangan. Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang diceritakan. Kedua-dua pandangan ini diceritakan oleh Al-Qadi Husain Al-Baghawi dan Syekh Ibrahim Al-Mawarzi dan selain mereka. Dan pandangan pertama yang merupakan pandangan yang sahih lagi ditetapkan. Ini pandangan yang disebut oleh Ustaz Muhaizat itu. Pandangan yang sahih yang lagi yang tetapkan. Dalam erti kata lain, pandangan yang muktamad, la tasihu, tidak sah, li'annaha, disebabkan ia tidaklah tetap. Sebagaimana Ustaz Muhaizat sebut tadi kan, bila di atas kenderaan ke, di atas kapal laut ke, ianya tidak tetap, sebab ia bergerak, maka tidak sah. Ini memang pandangan yang pertama dalam mazhab Asy-Syafi'i dan ia merupakan pandangan yang sahih lagi yang ditetapkan. Okey? Pandangan yang kedua, sah sebagaimana di atas kapal laut as-safinah dan sah solat fardu pada di atas kapal laut baik ianya tidak bergerak, tidak berlayar atau muka surat seterusnya, atau ia berlayar ataupun ia bergerak, dan demikian juga di atas sampan yang diikat. Sampan yang diikat ni macam mana? Sampan bila telah diikat di jeti kan, dia telah diikat, dia tak berlayar, tapi dia bergerak-bergerak juga. Okey, solat di atasnya sah ikut pandangan kedua. Okey, tanpa khilaf. Tanpa khilaf asalkan iza istaqbalal qiblata wa atamma arkana. Asalkan dia dapat menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Okey, di sini nampak macam ada konflik kan? Kenapa pula Imam An-Nawawi berkata pandangan kedua ini, yang ini sah solat di atas kapal baik ia berlayar ataupun tidak, atau di atas sampan yang telah pun diikat. Tapi bila diikat kita tahu kan sampan tu dia bergerak-gerak juga kan. Meskipun tak berlayar tapi bergerak-gerak tanpa khilaf. Padahal ada dua pandangan tadi. Ia mengisyaratkan seolah-olah Imam An-Nawawi menguatkan pandangan yang kedua ini. Okey, asalkan dapat menghadap kiblat dan sempurna rukun-rukunnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan solat, ini bincang kapal laut kan, solat di atas kapal terbang dan dapat berdiri menghadap kiblat, kemudiannya menyempurnakan rukun-rukun solat, yang ini berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, semua tu ia adalah sah mengikut salah satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Meskipun yang sahih ataupun yang sahih lagi yang ditetapkan ialah ia tidak sah. Tidak sah di sini berarti apa? Dia solat hormati waktu dan kemudiannya dia qada balik. Bila dikatakan tak sah ni bukan tak solat langsung. Dia tetap juga solat, dia solat hormati waktu sebagaimana yang kita maklum diajar di Malaysia, dan kemudian dia qada. Kerana itulah, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan
memang maklum di Malaysia yang diajar ialah untuk solat hormati waktu. Bila sudah sampai ke destinasi, qada. Yang mereka ajar tu memang daripada mazhab Asy-Syafi'i, ia daripada pandangan yang pertama ini, dan memang betul lah tidak sah, bererti dia solat hormati waktu dan kemudian qada. Hanya yang tidak disampaikan ialah adanya pandangan yang kedua, bahawa solat itu sah seperti solat di atas kapal laut, dan sahnya solat fardu itu di atas kapal laut yang tidak berlayar, tidak bergerak, ataupun yang bergerak. Okey, asalkan dengan syarat dia dapat menghadap kiblat dan juga dapat menyempurnakan rukun-rukunnya. Okey, persoalan sekarang ini ialah bagaimana pula jika ada halangan, ada keuzuran untuk menghadap kiblat dan juga menyempurnakan rukun-rukunnya. Dalam erti kata lain, solat duduk lah. Okey, solat duduk di kerusi masing-masing. Okey, rujuk pecahan ini, pecahan pertama, rujuk pecahan kedua. Kita masih lagi di jilid 3, muka surat 242. Okey, saya bacakan. Qala ashabuna walau hadarat salatul maktubatu wa hum sairuna wa khafa law nazala li yusalliha alal ardi ilal qiblati inqata'an an rufqatihi aw khafa ala nafsihi aw malihi lam yajuz tarkus salati wa ikhrajuha an waqtiha bal yusalliha ala dabbati lihurmatil waqti. Okey, berkata para sahabat kami, ini bukan kawan-kawan tau, maknanya tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jikalau telah masuk waktu solat fardu, hadarat salatul maktubah, okey, telah pun masuk waktu solat fardu dan mereka dalam sesuatu yang bergerak, okey, dan mereka bimbang seandainya mereka turun untuk solat, untuk melaksanakan solat di atas bumi, baik yang di atas kenderaan untuk turun, okey, yang di atas kenderaan baik unta, keldai atau apa-apa haiwan tunggangan, ialah untuk untuk turun ke bumi agar dapat menghadap kiblat, okey, supaya ataupun kerana bimbang tidak terputus daripada rombongan atau bimbang terhadap keselamatan nyawa mereka ataupun harta mereka. Okey, tidak dibolehkan untuk meninggalkan solat dan keluar daripada waktunya. Bererti apa di sini? Menurut para sahabat, para tokoh dalam mazhab Syafi'i, okey, saya baca balik daripada awal, tadi itu terjemahan harfiah. Okey, apabila sudah masuk waktu solat dan mereka dalam perjalanan, mereka dalam perjalanan berada di atas haiwan tunggangan yang sedang bergerak dan mereka bimbang seandainya mereka turun ke muka bumi untuk ke dataran, ke permukaan tanah, ke padang pasir ke apa ke, untuk melaksanakan solat dengan menghadap kiblat. Mereka bimbang jika mereka turun untuk solat dengan sepenuhnya dengan menghadap kiblat akan terputus, akan tertinggal daripada rombongan, atau mereka bimbang kalau turun tu mereka bimbang keselamatan nyawa mereka atau keselamatan harta benda mereka. Okey, berlaku kebimbangan untuk turun, tidak dibolehkan untuk meninggalkan solat dan membiarkan ia keluar daripada waktunya. Maknanya tetap kena solat, tapi solat macam mana? Solat di atas kenderaan. Bal yusalliha ala dabbatihi lihurmatil waqti. Yang ini dia tetap solat di atas haiwan tunggangannya itu dan solat hormati waktu, solat hormat waktu. Wa tajibul i'adatu li'annahu uzrun nadirun, dan wajib baginya mengulanginya untuk qada, ya, wajib baginya untuk mengulanginya disebabkan ini adalah keuzuran yang jarang-jarang berlaku. Hakaza, yang sedemikian ini disebut, okey, masalah yang sedemikian ini ataupun isu sedemikian ini disebut oleh jama'atun minhum, oleh sekelompok daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, di antaranya pemilik kitab At-Tahzib, juga Imam Ar-Rafi'i. Okey, pandangan yang kedua, waqala al-Qadi Husain yusalli ala dabbati
kama zakarna. Okey, berkata Qadhi Hussein, pandangan yang lain pula, dia tetap solat di atas haiwan tunggangannya kama zakarna, sebagaimana yang telah jelas. Kenapa dia nak solat atas kenderaannya? Kerana adanya kebimbangan, adanya keuzuran. Dan menerangkan bahawa wa wujubul idati yahtamilu wajhain, dan tentang kewajipan untuk mengulangi solat itu terdapat dua pandangan. Okey, dua wajah maksudnya dua pandangan. Ahadahuma, pandangan yang pertama, tidak wajib, la tajibu kasyiddatil khaufi, kerana dahsyatnya takut, maknanya ketakutan itu sesuatu yang benar-benar berlaku. Wasani, pandangan yang kedua, tajibu li anna haza nadirun. Okey, wajib untuk mengulanginya kerana ini adalah perkara yang jarang-jarang berlaku. Wa mimma yustadallu lil mas'alati hadisu Ya'la bin Marrah radhiyallahu anhu allazi zakarnahu fi babil azani fi mas'alatil qiyami fil azan. Dan mereka berdalilkan, okey, persoalan ini, masalah ini, mereka berdalilkan kepada hadis Ya'la bin Murrah yang telah kita baca mula-mula tadi ya, dalam Sunan At-Tirmizi itu, yang juga Imam Nawawi juga telah sebutnya dalam bab azan sebelum ini. Okey, jadi ini pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i tentang orang yang ada keuzuran untuk turun daripada haiwan tunggangannya, baik keuzuran itu kerana bimbang, terputus, tertinggal daripada rombongannya, ataupun bimbang kerana keselamatan nyawanya, ataupun keselamatan hartanya. Dia tetap kena solat, tetapi itu ialah solat hormat waktu, dan dia wajib mengulanginya. Okey, memang ada pandangan sedemikian. Okey, akan tetapi ada juga pandangan daripada Al-Qadhi Iyad bahawa beliau memperincikan apabila orang itu solat di atas haiwan tunggangannya itu, sebenarnya ada dua pandangan. Okay, ada dua pandangan. Pertama kata tidak wajib untuk mengulangi solat tersebut jika dia benar-benar takut, ataupun ia adalah keuzuran ataupun halangan yang benar-benar berlaku. Sebab tu saya kata sebelum nak solat duduk dalam kapal terbang atau dalam kereta api ataupun dalam bas ekspres atau apa, pastikan anda benar-benar tidak dapat solat seperti biasa. Benar-benar, if you have make an effort, telah pun tanya, telah pun tengok-tengok ada tempat solat ke tidak. Kalau dalam bas ekspres, awal-awal lagi telah tanya kepada driver, nanti ada singgah mana-mana ke untuk saya nak laksanakan solat. Jika dikata tak ada, bas ini dia non-stop, dari sini ke destinasi, tak ada singgah mana-mana. Okey, dan dalam bas memang tak ada tempat untuk kita solat secara berdiri, nak tak nak terpaksa solat secara duduk. Okey, walaupun di sini bincang solat di atas dabbah, okey, haiwan tunggangannya itu, tetapi sebagaimana saya kata, berdasarkan kaedah enologi, ia meluas kepada semua bentuk kenderaan ya, dan semua ini sedang bergerak ya, semua ini sedang bergerak. Okey, jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama kata tidak wajib untuk mengulanginya. Pandangan kedua berkata wajib kerana ia sesuatu yang jarang-jarang berlaku, dan semua ini mereka berdalil. Semua perbincangan ini, masalah ini, mereka berdalil kepada hadis Ya'la bin Murrah yang saya bacakan awal tadi. Jadi meskipun hadis ini dhaif, okey, ia menjadi rujukan oleh para ulama, termasuk juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi itulah yang saya nak tunjukkan, yang dalam mazhab Syafi'i, meskipun betul apa yang disebut oleh Ustaz Muhaizat, pandangan yang muktamad, cuma saya nak cerita bahawa di sisi para tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i sebenarnya ada khilaf, ada juga pandangan-pandangan yang lain. Okey, jadi kalau kita nak stick, kalau kita nak tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, ketahuilah bahawa ada pandangan yang lain dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, sebagai kesimpulan pertama sekali, sah solat jika kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, sah solat di atas sesuatu yang bergerak, baik unta, baik kuda, baik keldai, baik kapal laut ataupun kapal terbang ataupun bas ekspres ataupun apa-apa lain yang bergerak. Kalau ikut hadis Nabi, ia adalah sah. Kedua, jika seseorang itu ada kesukaran, ada halangan, ada keuzuran untuk solat seperti biasa di atas sesuatu yang bergerak,
bererti dia terpaksa solat duduk tanpa menghadap kiblat dan hanya dapat mengisyaratkan rukuk, sujud, maka ia juga tetap sah. Dengan syarat halangan, keuzuran yang dihadapinya itu benar-benar berlaku, bukan dia malas nak cari tempat solat. Okey? Dan yang ketiga, dalam mazhab Asy-Syafi'i, kesimpulan yang pertama dan kedua tadi tu berdasarkan hadis Nabi, dan ia bukanlah semata-mata berdasarkan hadis Nabi. Ada juga para ulama yang berpandangan sedemikian, termasuklah salah satu daripadanya Imam Asy-Syafi'i. Kesimpulan yang ketiga, adapun dalam mazhab Asy-Syafi'i ada khilaf. Memang pandangan mutamad berkata tidak boleh solat ataupun tidak sah solat di atas sesuatu yang bergerak. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji, ada khilaf di sini dan ada pandangan yang berkata sah solat. Dan apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, saya lebih cenderung untuk memilih pandangan yang memudahkan, asalkan ia ada dalil dan asalkan ada juga imam-imam, para ilmuwan yang berpandangan sedemikian. Berarti bukan penafsiran sendiri-sendiri. Jadi sebagai contoh, kalau tengok dalam video asal yang saya tunjuk tadi tu, orang yang bertanya tentang orang yang pergi haji zaman dulu naik kapal 2-3 bulan baru sampai ke Jeddah untuk melakukan haji, macam mana tu? Lalu dikatakan hendaklah dia qada solat yang 2-3 bulan tu, kan? Kemudian daripada Mekah nak balik semula ke Malaysia, naik kapal laut lagi 2-3 bulan lagi, kena qada lagi. Padahal boleh-boleh sahaja diberikan pandangan yang lebih memudahkan dan pandangan yang sebenarnya lebih selamat. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya merancang, tetapi kita tidak tahu bila malaikat maut akan datang berjumpa dengan kita. Katakanlah kita ni berhutang solat 3 bulan. Sebab solat-solat itu kita hanya niat solat hormati waktu, solat hormat waktu. Lalu malaikat maut telah pun datang menjemput nyawa kita. Soalan pertama yang mungkin kemungkinan besar ditanya oleh malaikat mungkar nakir ialah, apa ni? Solat fardu 3 bulan tertangguh ni? Macam mana kita nak jawab itu, ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu kalau kapal laut lah. Sama juga dengan kapal terbang sekarang ini. Jika seseorang itu dia kata, tak apa, saya nak ikut pandangan mazhab Syafi'i, saya hanya solat hormati waktu dan akan qada bila sudah sampai rumah nanti. Akan qada bila sudah sampai ke hotel di destinasi nanti. Okey, penerbangan selamat, alhamdulillah, sampai airport ke rumah pun selamat, alhamdulillah. Sampai rumah, alamak letih nak tidur dulu. Tengok-tengok tidur tak bangun. Kan ada juga kes orang yang tidur tak bangun, malaikat maut menjemputnya ketika sedang tidur. Lalu dia tidur dan dia tidur dalam suasana berhutang solat-solat fardunya, ya. Dan inilah yang akan dipersoalkan nanti oleh malaikat mungkar nakir. Sebab kita sama-sama tahu antara yang terawal dia akan diaudit ialah tentang solat fardu kita sepanjang hidup. Sepanjang hidup dia solat fardu, tetapi di akhir nyawa dia ada beberapa solat yang tertunggak yang dia plan nak qada tetapi tak sempat qada kerana telah pun dijemput oleh malaikat maut. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, meskipun ada pandangan yang berkata boleh qada, tetapi yang lebih selamat, yang lebih menepati dalil-dalil Quran dan Sunnah ialah kita tetap melaksanakan solat tersebut. Jika ada halangan, jika ada keuzuran untuk solat seperti biasa di atas kenderaan yang bergerak itu, boleh solat secara duduk. Sekali lagi saya ulangi, dengan syarat kita telah pun berusaha, telah pun make an effort untuk solat seperti biasa. Baik, sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.